Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyya wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan, sekadar nak berkongsi dapatan daripada forum kalimah Allah, isu kalimah Allah, apa sikap kita. Pertamanya, saya menukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayah. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu perkataan yang sama antara aku dan kamu, agar kita tidak menyembah selain daripada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baik kepada ibu bapa. Ayat ini dinukilkan ataupun disebutkan oleh panel dalam forum semalam. Antara ayat penting yang menjadi dalil ataupun ingatan bahawa Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila kita ni dekat Malaysia, suasana berbeza kan. Tapi kalau kita cuba bayangkan bagaimana suasana Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah waktu itu, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, memang orang Mekah ketika itu telah pun percaya kepada Allah. Begitu juga dengan ahli kitab, mereka juga percaya kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah, berkata orang-orang Nasrani sesungguhnya Isa itu anak Allah, dan berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Demikian adalah perkataan mengikut hawa nafsu mereka kan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi orang-orang ahli kitab juga menyatakan bahawa Allah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mensyirikkan dia. Lalu Allah Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW menyeru kepada ahli kitab, qul, Allah Taala kata, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, marilah, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kepada satu perkataan yang sama antara aku dengan kamu, antara kita ni, kepada satu perkataan sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah selain daripada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan agar kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tuan-tuan, memang disebutkan isu kalimah Allah ni polemik. Bila timbul jadi bising, nanti bila dah reda, nanti semua balik-balik dengan kerja masing-masing. Tapi kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kalau boleh biarlah isu ni menjadikan asbab ataupun peluang untuk kita memantapkan akidah kita sama-sama. Yang pertamanya tuan-tuan, adakah Allah ni milik orang Islam? Adakah kita sebut zat Allah kan, ataupun kalimah Allah itu kan, kalimah Allah ni milik siapa? Siapa yang sebenarnya yang layak menyebut kalimah Allah ni?
Tuan-tuan, disebutkan bahawa sebenarnya Allah ini bukan milik orang Islam. Allah ini bukan milik orang bukan Islam, bukan milik sesiapa. Bahkan Allah yang memiliki kita semua. Kita ni semuanya milik Allah. Manusia semuanya adalah penciptaan atau penciptaan Allah. Kita tak boleh kata Allah milik kita, tak boleh, sebab Allah ni menciptakan kita. Kita ni milik dia. Kita yang kena ikut cakap dia, bukan dia yang ikut cakap kita. Allah yang memerintah, bukan kita yang memerintah. Allah yang memiliki kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran banyak sebut, kan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, yakni orang-orang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang kafir, kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka akan berkata la yaqulunna Allah. Tetapi mereka mendustakan kebenaran. Mereka hanya percaya Allah Ta'ala menjadikan, tetapi mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan dalam masa yang sama mereka tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang membezakan antara kita dengan orang bukan Islam. Kita percaya kepada Allah dan kita ikut, tunduk dan patuh kepada perintah dia, dan kita juga meninggalkan larangannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, bila jadi isu penggunaan kalimah Allah ini, ianya dituntut oleh penganut Kristian di Sabah dan Sarawak, khususnya kat sini ialah di Sarawak. Memang sejak 1980-an, ketika Kementerian Dalam Negeri menghalang kalimah Allah ni ditulis ataupun dicetak dalam kitab Bible mereka, kan, jadi berlakulah macam-macam isu sehinggalah dibawa ke mahkamah pada tahun 2008. Walaupun ramai yang berpandangan bahawa sepatutnya tak perlu bawa kepada mahkamah, boleh terus dengan ajaran masing-masing. Kita pun berpendirian lakum dinukum waliyadin. Selagi mana mereka tidak menyebarkan agama ataupun ajaran Kristian itu kepada orang Islam, kamu boleh bebas melaksanakan. Macam ni kita nak halang, tuan-tuan? Macam ni kita nak halang mereka sebut? Macam mana kita nak halang mereka guna? Kita tak boleh nak halang. Kalaupun ada peraturan, kalaupun ada undang-undang, kalau dia nak buat pun dia makan buat. Macam sekarang, tuan-tuan, mencuri dilarang ke tak dilarang? Ada peraturan ke tak ada peraturan? Mencuri ada peraturan. Membunuh ada peraturan ke tak ada peraturan? Berzina ada peraturan ke tak ada peraturan? Tapi demikian adanya peraturan, mengedar dadah ada peraturan tak ada peraturan. Antara peraturan yang berat, mengedar dadah, saya tak ingat berapa gram, tapi boleh membawa kepada hukum gantung mandatory. Kesalahan mengedar dadah, kan? Jadi walaupun ada peraturan, tapi tetap akan dilanggar. Jadi peraturan saja tak cukup, tuan-tuan. Peraturan saja tak cukup. Mereka guna, asalkan mereka tidak melebihi sepadan, mereka boleh terus gunakan. Tapi bila bawa kepada mahkamah, dibincangkan dan sebagainya, ini yang merisaukan. Jadi para cendekiawan, mereka ni berbalah ataupun berbahas, berdebat, berbincang berkaitan dengan isu kalimah Allah ini, walaupun kita pun sedia maklum bahawa sebenarnya tak ada alasan yang logik untuk mereka gunakan kalimah Allah ini, semata-mata untuk normalisasi, kan, untuk membiasakan penggunaan kalimah Allah ni di kalangan umat Islam di Malaysia ni. Kitab Bible ni, tuan-tuan, asalnya ialah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu. Kitab Bible yang kita sebagai orang Islam menyatakan bahawa kitab Bible ni bukan kitab Injil. Bukan. Bagi kita kitab Bible dengan kitab Injil bukan, tak sama. Sebab kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Kitab Bible ialah yang dibawa oleh penganut Kristian yang ada pada hari ini. Dan kitab Bible ni asalnya bahasa apa? Asalnya bahasa Ibrani. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, bahasa Ibrani yang lama, yang asal dah tak ada dah. Bahasa Ibrani yang asal dah tak ada dah. Yang ada sekarang ni, tuan-tuan, bahasa Kristian, bahasa Inggeris. Kalau ada pun bahasa Ibrani yang baru, bukan bahasa Ibrani yang lama. Jadi banyak istilah-istilah yang dah berubah. Berbeza dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni, tuan-tuan, antara bahasa yang kekal. Maksudnya kalau Nabi Muhammad SAW bersama dengan kita pada hari ini, Nabi akan menuturkan bahasa Arab yang sama dengan kita. Sebab apa? Bahasa Arab ni kekal dengan adanya Al-Quran. Allah Ta'ala sebut
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran, bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran ini kekal penggunaannya, kekal sistem bahasanya, kekal tata bahasanya. Kerana apa? Kerana adanya Al-Quran ini, Allah Ta'ala kekalkan. Tapi bahasa Ibrani dah tak ada tuan-tuan, dah tak ada. Jadi mereka terpaksa menggunakan istilah-istilah lain untuk menerangkan ataupun mentafsirkan Bible ini. Apa lagi, banyak bahasa Inggeris dan banyak versi-versi yang berbeza. Jadi Allah ini dalam kalau dalam kitab Ibrani semalam berada Syah, dia ada sebut apa kalimah Allah dalam kitab Bible. Antaranya Yahudah, Adonai, itu bahasa-bahasa dia kan. Ada yang disebut sebagai Elohim kan. Tapi tak ada perkataan Allah, tak ada kalimah Allah. Jadi kalau ikutkan dari segi logiknya, tak patut mereka gunakan kalimah Allah ni, tak patut mereka gunakan. Dari segi alasan mana sekalipun tak ada logiknya mereka menggunakan kalimah Allah. Dari segi perbahasan yang lainnya tuan-tuan, tak patut bagi mereka menggantikan kalimah Tuhan dengan kalimah Allah. Sebab Allah ni kata nama khas kan, Tuhan ni kata nama am. Bila kata nama khas dijadikan, macam kita ambil contoh, kita kata Colgate ni tuan-tuan bukan ubat gigi, Colgate ni jenama kan. Jadi bila kata ni Colgate, bukan Colgate ni ubat gigi kan. Jadi dia nak Colgate semua kan. Mereka nak meletakkan tafsiran ataupun terjemahan itu, Allah ini ialah Tuhan. Mereka nak menggunakan Allah sebagai terjemahan Tuhan dalam kitab Bible. Bukan sahaja kalimah Allah, bahkan Baitullah. Baitullah pun nak guna juga. Jadi Baitullah ni macam mana agaknya kita nak bagi dia mengguna Baitullah ini tuan-tuan. Baitullah dia nak rujuk kepada mana? Baitullah gereja ke macam mana? Ini susah tuan-tuan. Dia sangat rumit. Sangat rumit bagi kita nak benarkan. Tapi bagaimanapun tuan-tuan, baru ni Menteri Agama bawah JAKIM buat pertemuan dengan mufti-mufti negeri-negeri. Mereka buat persidangan, mereka buat perbincangan, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat mereka akan buat keputusan. Keputusan mahkamah baru ni pun tuan-tuan sebenarnya masih lagi boleh dirayu, masih lagi boleh dibawa kepada peringkat yang lebih tinggi. Dan kita doakan mudah-mudahan biarlah kalau boleh tidak dibenarkan penggunaan kalimah Allah ini, tidak dibenarkan, sebab tak ada logiknya kan. Allah dalam yang kita faham pun tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kamu tidak akan sembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma'abatum, dan aku tidak akan menyembah secara yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kamu tidak akan sembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Jadi perkara-perkara yang dah memang menjadi, kita tak boleh kata hak tuan-tuan, tak boleh kata hak, tapi dah memang menjadi, nak kata apa kalau bukan hak, maksudnya dah memang menjadi penggunaan kita kan. Dan kalau kita biarkan penggunaan ini digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam, dia akan mengelirukan. Jadi sebaiknya untuk menjaga keharmonian dielakkan. Tapi tuan-tuan, andai kata na'udzubillah, kalaulah tiba-tiba mahkamah kan, kalaulah tiba-tiba mahkamah tak dapat nak membenarkan, ialah masalahnya isu kalimah Allah ni dibincangkan mahkamah sivil kan. Mereka melihat kepada kebebasan beragama, perkara 11, perkara 10, perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, bahawa Islam ni agama rasmi persekutuan, agama-agama lain boleh diamalkan. Jadi kalau dia nak kata ini adalah ajaran kami, kita nak buat macam mana kan? Kita nak buat macam mana kalaulah sekiranya mahkamah membenarkan putusan? Na'udzubillah, tuan, kita ada tanggungjawab yang lebih besar, yang lebih banyak. Dan sebenarnya kalau tak berlaku isu ni pun sebenarnya memang tanggungjawab kita banyak
untuk mengukuhkan akidah diri kita dan akidah orang lain. Dan perkara-perkara yang melibatkan akidah ni perkara-perkara yang penting tuan-tuan. Isu murtad bukan isu baru, bukan baru 2008 berlakunya, bukan dengan kalimah Allah pun tuan-tuan. Sebenarnya kalimah Allah ni tak banyak yang menyebabkan murtad tuan-tuan. Yang banyak melibatkan murtad apa dia? Yang banyak melibatkan murtad ialah kestabilan rumah tangga, ekonomi, pendidikan, masalah kewangan. Ini yang banyak melibatkan, banyak juga yang menyebabkan masalah murtad. Masalah sosial, ini banyak menyebabkan orang murtad. Akibat daripada kesempitan hidup, akibat daripada pergaulan bebas, akibat daripada tak cukupnya pendidikan agama. Ini yang banyak menyebabkan orang murtad. Kalimah Allah salah satu faktornya, tapi yang banyak menyebabkan anak-anak kita, anak-anak muda kita murtad ialah faktor pendidikan. Banyak berlaku isu murtad ni tuan-tuan. Jadi kalaulah misalnya berlaku, na'udzubillah, mahkamah membenarkan, tetap tuan-tuan kita kena perkukuhkan akidah kita. Tapi satu sudut pandang yang menarik tuan-tuan, daripada forum semalam ialah bila Ustaz Zul disebut ini peluang kan, konflik ini ataupun ancaman ni dia boleh jadi peluang yang baik juga kepada kita untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Untuk orang Islam kita kena perkukuhkan, tak ada dolak dalih dah. Memang tanggungjawab kita untuk mengukuhkan akidah umat Islam. Tapi untuk orang bukan Islam kita ada peluang. Peluang apa? Peluang dakwah. Kamu kata kamu sembah Allah, mari kita bincang siapa Allah. Mari kita bincang siapa Allah. Kalau betul kamu nak guna Allah, okey, tak apa kan. Kalau kamu percaya Allah Tuhan kan, tak apa, mari kita bincang siapa Allah. Kan, maka kita boleh tampilkan hujah kita. Kita katakan bahawa qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu Esa, Allahus Samad. Allah ni tempat bergantung hamba-Nya, sebaik-baik tempat bergantung, menjadi tempat maha menjadi tempat bergantung hamba-hambanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama setara dengannya. Ini Allah kan, ini Allah yang kami percaya. Dan inilah sebenarnya Allah, bukan seperti yang kamu dakwa kan. Mustahil bagi Allah ada dua, mustahil bagi Allah ada anak kan, mustahil bagi Allah tidak menjadi tempat bergantung hamba-hambanya, dan mustahil ada yang setara sesama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam forum semalam sebut Allah Taala ni tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Ini tuan-tuan kita kena terapkan, kita kena fahamkan diri kita dan juga anak-anak kita, generasi kita, bahawa Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat sempurna dan tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Kenapa tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran? Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan jisim. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal as, demi masa. Ulama kata Allah Ta'ala bersumpah dengan ciptaan. Jadi antara ciptaan Allah ialah masa. Masa ni yang menyebabkan adanya lama, adanya baru, adanya tua, adanya muda. Sebab adanya masa. Masa yang berputar, adanya malam, adanya siang, adanya menang, adanya kalah. Semua ni tuan-tuan adalah disebabkan adanya masa. Dulu tuan-tuan kecil, muda, lincah, kuat, sihat dulu. Tapi sekarang tuan-tuan dah tak berapa dah. Kan? Kalau dulu makan semua, membujur lalu melintang sapu. Kalau dulu. Tapi sekarang dah tak larat. Makan mana yang ada je. Itu pun kadang-kadang sikit-sikit je. Kan? Kenapa adanya perkara itu? Kerana adanya masa. Ada masa senang, ada masa susah, ada masa kuat, ada masa lemah, kan? Ada masa cergas, ada masa ngantuk, ada masa macam-macam. Lama-lama sangat dia jadi lapar, lama-lama sangat dia jadi letih, lama-lama sangat dia jadi lemah. Ini masa. Kita sangat terikat dengan masa. Sedangkan Allah tidak terikat dengan masa. Tidak ada baru, tidak ada lama. Kita ada baru, ada lama tuan-tuan. Bila ada baru, ada lama, itulah ciptaan.
Allah tidak ada baru, tidak ada lama, kekal, sempurna, tidak bertambah, tidak berkurang, kan? Tidak ada baru, tidak lama, maksudnya kita ni tidak ada baru, tidak ada lama. Kita dulu-dulu, sekarang-sekarang akan datang. Tak, semua bagi Allah sama je. Tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, Allah Ta'ala kata, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah membangkitkan kamu, menciptakan kamu daripada tak ada semuanya kepada ada seperti hanya menciptakan satu nyawa je. Maksudnya untuk Allah Ta'ala menciptakan semua manusia, membangkitkan semua manusia dengan segala sifat, dengan segala rupa yang berbeza, dengan segala keadaan yang berbeza, hanya seperti menghidupkan satu nyawa sahaja. Hanya seperti menghidupkan satu nyawa. Jadi tak susah bagi Allah. Kita ni ada baru, ada lama, ada rupa yang berbeza-beza, ada keadaan-keadaan yang berubah-ubah, tapi Allah Ta'ala tetap kekal seadanya. Allah Ta'ala tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini pun tuan-tuan penting, tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak bertambah, tidak berkurang. Bagi orang-orang Kristian ada yang menyatakan bahawa dosa yang ditebus dan sebagainya, kan? Kita sebab kita tak baca sangat kitab Bible ni, tak ada gunanya pun. Tak perlulah lepas ni tuan-tuan nak balik nak beli Bible dan sebagainya. Kita baca ataupun kita dalami agama kita pun dah cukup. Memadailah kita serahkan kepada mereka yang pakar untuk bincang berkaitan dengan perbandingan agama ni. Tapi mereka mengatakan bahawa Tuhan menebus, Tuhan anak, Tuhan Ruhul Kudus dan sebagainya ini menyatakan seolah-olah Allah Tuhan ini ada kekurangan, ada kesilapan, terpaksa ditebus dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Maha Sempurna, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak memerlukan kepada hambanya sedikit pun, tak perlu kepada hambanya sedikit pun. Allah Ta'ala jadikan malaikat untuk apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala jadikan malaikat untuk menunjukkan kekuasaannya. Allah Ta'ala jadikan manusia sebab apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai tanda-tanda kekuasaannya, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang ada orang dia sebut, kenapa Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka? Baik jadikan syurga je terus, kan? Kenapa nak kena biar ada orang jahat, ada orang baik? Biar orang baik semua terus. Tuan-tuan, jadinya semua ni, makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala ni, semua kejadian-kejadian ni adalah tanda-tanda kebesaran dia. Kenapa ada menang kalah? Kerana kebesaran dia. Kenapa ada susah dan senang? Kerana kebesaran dia. Kenapa ada sihat dan sakit? Kerana kebesaran dia. Kenapa ada syurga dan neraka? Kerana kebesaran dia. Kerana dialah Allah yang Maha Berkuasa atas segala-galanya. Dia menentukan semuanya. Ya, kalau orang yang beriman dia tunduk patuh pada Allah, dia tak ada cakap apa dah, sami'na wa ata'na. Kerana apa? Kerana semuanya adalah kebesarannya. Kalau yang tak kenal Allah, dia akan protes, dia akan kritik, dia akan fikir macam-macam. Kita tak mampu nak fikir itu, tuan-tuan. Kita tak mampu nak fikir tentang syurga dan neraka yang tak ada, tak nampak. Yang nak fikirkan tentang dosa dan pahala, kita tak nampak. Nak fikir tentang malaikat, kita tak nampak. Tapi tuan-tuan, semua ni adalah tanda-tanda kebesaran dia. Ada orang yang kufur, ada yang beriman. Itu juga adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni tuan-tuan, hari ni kita berjalan, hari ni kita hidup, kita berjalan. Ada kalanya kita berjalan tak jatuh kerana kebesaran Allah. Ada kalanya kita berjalan tak ada batu, tak ada apa, tak ada ribut, tak ada angin, tak ada air, terjatuh, tuan-tuan, tersadung kaki sendiri. Bukan tersadung batu, tersadung kaki sendiri. Kerana apa? Kerana kebesaran dia. Hari ni kita makan sedap, elok, kenyang, alhamdulillah, kerana kebesaran dia. Hari ni kita makan, tiba-tiba muntah, tak ada apa sebab muntah. Kerana apa? Kerana kebesaran dia. Pada perkara sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara, semuanya adalah kerana kebesaran dia. Hari ni ada orang rasuah, hari ni ada orang menipu, hari ni ada orang buat benda yang bukan-bukan. Hari ni manusia berpecah belah, hari ni manusia berperang, hari ni manusia menindas satu sama lain, hari ni ada manusia yang mati kebeluran, hari ni ada manusia yang sekian-sekian. Tuan-tuan, semuanya adalah kerana apa? Kerana kebesaran dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan hidup dan mati. Sedangkan hidup dan mati pun Allah Ta'ala jadikan liyabluwakum, untuk menguji kamu yang mana yang baik amalannya. Allah Ta'ala jadikan orang yang baik untuk apa? Untuk kita tiru dia, untuk kita cuba jadi macam tu. Allah Ta'ala jadikan yang jahat
untuk kita. Bukan Allah Ta'ala jadikan yang jahat orang tu pilih, tapi dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan begitu untuk apa? Untuk kita ambil iktibar, bukan untuk kita hentam orang yang jahat ni kan. Dalam isu kalimah Allah ni boleh kita hentam, boleh je kita nak hentam, tapi lebih baik kalau kita ambil peluang ini untuk berdakwah. Lebih baik kalau kita wujudkan suasana harmoni dan buktikan Islam benar-benar memimpin. Islam memimpin bagaimana? Islam menaungi semua. Islam memimpin macam mana? Islam beri keadilan kepada semua. Jadi buktikan Islam boleh berikan keadilan dengan hujah kan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran apa? Qul hatu burhanakum. Berkata orang Nasrani, qul la yadkhulul jannah qul la yadkhulul jannah. Tak ingat ayatnya tuan-tuan. Maksudnya orang bukan Islam menyatakan bahawa tidak akan masuk ke syurga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Demikian adalah perkataan disebabkan oleh wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Cantik tuan-tuan ayat ni. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka sahaja. Katakanlah wahai Muhammad, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika kamu adalah orang yang benar. Cantik. Kamu kata macam tu kan? Tunjuk bukti. Kami kata begini, ni buktinya. Kan? Kalau salah buktikan. Kan? Saya ingat almarhum Tok Guru Ni Aziz, masa saya buka balik video-video berkaitan kalimah Allah ni, dia sebut kalau nak dianjurkan forum debat ataupun forum perbandingan agama, agak-agak apa tajuk yang sesuai, wartawan tanya. Tok Guru Ni Aziz kata, almarhum, dia kata, apa salah Islam? Tajuknya apa salah Islam? Bincang apa salah Islam? Apa sebenarnya masalah dengan Islam ni yang kamu tak nak sangat, yang kamu tolak sangat, yang kamu tak nak masuk? Bincang apa salah. Kalau ada salah, kita bincang kan. Kalau maksudnya kalau yang ekstrim tu, ada yang pernah sebut, Dr. Zakir Naik pernah sebut, kalau ada salah, kalau Injil ni benar, saya masuk Kristian, macam tu kan. Tapi tak berlaku. Maksudnya memang Islam ni adalah agama yang benar, dan bincang apa sebenarnya salah Islam, supaya apa? Supaya diberikan pencerahan kepada orang-orang yang bukan Islam. Tuan-tuan, jadikan isu ini sebagai turning point ataupun titik perubahan dalam hidup kita, supaya kita ajar anak-anak kita, kenalkan mereka dengan Allah. Bukan nak kenal macam mana, maksudnya kita kena bagi tahu semua ni adalah kejadian Allah. Allah Ta'ala Maha berkuasa, kita tak ada kuasa tuan-tuan. Itu pun penting tu. Allah Maha berkuasa, kita tak ada kuasa. Semuanya Allah yang tentukan. Semuanya dalam aspek perkataan, perbuatan, perasaan, semuanya adalah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha berkuasa, kita tidak berkuasa, dan Allah Ta'ala tidak serupa ataupun setara dengan makhluk-makhluknya. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itulah yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian yang sedikit berterabur. Apapun yang baik tu kita ambil, pengajaran yang buruk tu jadikan sepadan. Isu kalimah Allah ni mungkin panjang lagi, sampailah bila kita dapat buat rayuan nanti. Mudah-mudahan kita doakan supaya Islam ni terus terbela. Dalam doa khutbah pun ada pernah sebut kan, maksudnya Allahumma aslih ummatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaikilah kepimpinan kami dan mereka yang kami serahkan urusan kami kepadanya, dan jadikan wilayah kami ini, negeri kami, ditadbir oleh mereka yang takut kepadamu dan bertakwa kepadamu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita dan pemimpin kita untuk menguruskan urusan kehidupan kita ni, terutamanya agama kita ni, dengan baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah, dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka yang apabila mendengar perkataan mereka mengikut yang paling baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.